Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang penonton di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dengan limpah dan karunia-Nya, dengan nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang, sekali lagi mengizinkan kita dalam siri hidup sihat dengan pengobatan Nabi SAW dalam tafsir bertema. Bagaimana semua keadaan penonton-penonton di rumah? Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sentiasa berdoa, mengamalkan doa yang Nabi anjurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, mengapa kita perlu mengikut gaya hidup sihat Nabi SAW? Kerana itu adalah anjuran Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi kamu, yakni bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhirat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Mudah-mudahan dia sentiasa bersihat dan afiat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang bermaksud makanlah, minumlah, janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam makan dan minum. Surah Al-A'raf ayat 31. Ibnu Jarir rahimahullah memberi komentar tentang innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan dalam makan dan minum, yakni mereka melanggar batas terhadap perkara-perkara yang dibenarkan, yang dihalalkan, sehinggalah jatuh kepada perkara yang haram. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Pernah berlaku satu kisah ketika seorang doktor Nasrani bertanya kepada seorang ulama besar, Syekh Ali ibn Husain rahimahullah, yang dia beranggapan bahawa agama Islam tidak mengambil berat tentang kesihatan. Maka Dr. Nasrani ini berkata kepada Syekh Ali ibn Husain, wahai Ali ibn Husain, dalam ajaran kamu tidak pernah menceritakan tentang ilmu kesihatan. Namun Syekh Ali Husain dalam keadaan tersenyum, dia mengatakan sebenarnya ada. Setengah daripada surah Al-A'raf ayat 31, ayat yang berbunyi, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah, namun janganlah berlebih-lebihan. Maka ayat ini menjadi inti daripada ilmu kesihatan di dalam Islam. Kerana Islam dalam tamadun pembangunan dunia selama hampir 7 kurun telah mengembangkan ilmu perubatan ketika zaman kegemilangan atau yang dipanggil the golden age of Islam. Maka dikatakan dalam ayat surah Al-A'raf 31 itu, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Ia menjadi inti daripada ilmu kesihatan. Kemudian itu Dr. Nasrani itu bertanya lagi, dan Nabi kamu pun tidak pernah meninggalkan tentang pelajaran ilmu kesihatan. Sekali lagi Syekh Ali senyum sambil menjawab, sebenarnya banyak daripada hadis-hadis Nabi SAW
dan begitu juga bab ruqyah, ayat-ayat ruqyah dan sebagainya telah banyak mengamalkan dan menganjurkan tentang kesihatan. Di antaranya hadis yang bermaksud al-batnu baitu kulli da', perut itu adalah rumah segala macam penyakit. Walaupun hadis ini lemah, yang membawa maksud dapurmu adalah perutmu. Ini apa yang kamu makan, itulah yang akan menentukan kesihatan kamu kelak. Sama ada lagi 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Begitu juga Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitab Tibbun Nabawi. Perut adalah kolam yang dengannya urat darah berhubungan. Jika perut sihat, pembuluh darah kamu pun akan sihat. Dan jika pembuluh darah itu tidak sihat, jika pembuluh darah itu akan berfungsi dengan baik, dan jika perut sakit, maka pembuluh darah juga tidak akan berfungsi dengan baik. Kitab Tibbun Nabawi. Sebenarnya kitab Tibbun Nabawi ini telah membuktikan bahawa Nabi SAW menganjurkan ataupun Islam menganjurkan kesihatan. Terdapat hampir 7 ulama dan komentar-komentar dalam 10 buah buku yang menafsirkan tentang Tibbun Nabawi atau pengobatan Nabi SAW. Panduan Nabi SAW mengenai makan dan minum. Rasulullah SAW memberi panduan kepada kita mengenai makanan dan minuman yang meliputi pencegahan terlebih dos ataupun berlebih-lebihan, yakni mengelakkan makan berlebih-lebihan. Makanan boleh menyerang dan merugikan dan mengubah fungsi normal tubuh jika ianya berlebih-lebihan terlebihan. Sebahagian besar penyakit itu berlaku kerana pengambilan makanan yang berlebih-lebihan. Sesuai tadi dengan firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, namun janganlah berlebih-lebihan. Penyakit juga muncul akibat mengambil makanan yang sukar dicerna terlalu banyak. Seperti mengambil makanan-makanan daging, daging merah yang berunsurkan protein yang begitu berat sehingga perut tidak dapat menghazam, dan begitu juga perut perlu membuat kerja yang lebih. Dan seterusnya, memenuhi perut dengan makanan boleh merugikan tubuh, hati, dan jika dilakukan terus-menerus boleh merubah sikap seseorang itu. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku tidak pernah kenyang selama 10 tahun kecuali hanya sekali sahaja. Kerana kekenyangan akan mengakibatkan tubuh menjadi berat, mengundang rasa ngantuk serta melemahkan jiwa, dan begitu juga mendorong agar malas beribadah. Dalam kitab Adabus Syafi'i oleh Ibnu Hatim rahimahullah. Muslimin muslimat sidang penonton di rumah, tidak mengapa jika sekali-sekali kita makan makanan yang berat. Namun demikian janganlah ia menjadi satu budaya dalam kehidupan kita. Satu ketika Abu Hurairah pernah makan susu di hadapan Nabi SAW sehingga kenyang. Yakni minum susu yang begitu banyak menurut kitab Tibbun Nabawi. Namun Nabi mendiamkan sahaja perbuatan beliau. Maknanya Nabi membolehkan, takrir itu maknanya membolehkan perbuatan beliau kerana sekali-sekali memakan makanan yang berat tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perut punca segala macam penyakit. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam At-Tirmizi rahimahullah dalam sabda Nabi SAW, tidak ada ruang yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Tibbun Nabawi oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suapan untuk meluruskan tulang punggungnya.
Jika ia tidak cukup, maka bolehlah ditambah. 1/3 dari perutnya hendaklah diisi dengan makanan. 1/3 dari perutnya diisi dengan minuman. Dan 1/3 lagi untuk pernafasan. Dan dikatakan bahawa dapur kamu adalah perut kamu. Apa yang kamu makan itulah yang akan membina jiwa, jasad dan sikap kamu. Sebagaimana tadi hadis, al-batnu baitu kulli da', bahawa perut itu adalah dapur kamu, ataupun apa yang kamu makan itu adalah perut kamu, dan apa yang kamu makan itulah yang akan membina dan mengakibatkan ataupun efeknya kepada kesihatan kamu. Selanjutnya, cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit. Nabi SAW berpesan lagi, makanan itu adalah sumber segala penyakit. Bagaimana program diet itu menjadi sumber kesihatan. Ataupun kata-kata ini juga ditafsirkan oleh seorang doktor Arab yang bernama Haris ibn Kalada, mengatakan bahawa program diet itu, berdiet itu menjadi sumber kesihatan. Hikmah dari etika, tata cara makan atau pola makan ataupun gaya hidup sihat mengikut yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Ibnu Rajab Hambali mengatakan, yakni makanan yang sedikit memudahkan hati untuk menerima kebenaran. Orang yang makan sedikit akan cepat menangkap ilmu. Makanan yang sedikit juga dapat mengawal hawa nafsu. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang dimaksudkan oleh Ibn Rajab Hambali sesuai dengan sabda Nabi SAW tadi. Maka itu seterusnya, diet adalah obat utama tadi. Kerana dikatakan bahawa perut adalah sarang penyakit, maka itu perut kamu adalah kolam tubuh yang dengannya urat darah berhubungan. Jika perut sihat, pembuluh darah pun sihat, akan berfungsi dengan baik. Dan jika perut sakit, pembuluh darah tidak akan berfungsi dengan baik. Ibn Qayyim Al-Jauzi. Seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di sana ada beberapa prinsip makanan halalan thayyibah. Makan pelbagai jenis makanan, bukan satu sahaja. Bahkan digalakkan agar kita makan berbagai jenis sayur-sayuran warna-warni dan begitu juga buah-buahan yang mempunyai berbagai-bagai macam warna-warni. Dan begitu juga disuruh imbangkan makanan yang bersifat sejuk dan makanan yang panas supaya ia ada keseimbangan ataupun dipanggil balance food. Contohnya, kalau sekiranya kita makan protein ataupun daging berlebih-lebihan, ia harus diimbangkan dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Sebab itu anjuran Al-Quran ataupun the Quranic food menganjurkan agar kita mendahului memakan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian itu lagi 1-2 jam barulah kita memakan makanan yang berat seperti protein, daging merah, ayam, ikan dan sebagainya. Dan begitu juga di dalam Tibbun Nabawi dikatakan elaklah mencampurkan lebih daripada 3 jenis makanan dalam satu pinggan ataupun hidangan. Ia tidak haram tapi makruh tadi. Dan begitu juga elakkan mencampurkan makanan laut dengan makanan darat. Kerana ia menggabungkan 2 protein yang berbeza antara makanan darat dengan makanan laut. Namun ia tidaklah menjadi haram tapi makruh. Tentunya ada sebabnya. Kalau kita contohnya makan daging kemudian kita campurkan dengan telur burung puyuh tadi. Ataupun kita makan udang, makanan laut, kemudian kita campurkan dengan makanan daging dan sebagainya. Kerana ia kedua-duanya mempunyai protein yang berbeza-beza tadi.
maka itu ia akan membentuk kolesterol dalam tubuh badan kita dalam tempoh masa yang begitu panjang. 5 tahun, 10 tahun, itulah akibatnya. Kadang-kadang di kalangan masyarakat kita mengalami tekanan darah tinggi ataupun blood sugar level, maknanya kandungan kadar gula yang tidak menentu sehingga mengakibatkan penyakit kencing manis ataupun diabetes ataupun ginjal yang tidak berfungsi akibat daripada penyakit kencing manis wa'iyazbillah. Maka dari itu, selain daripada memilih makanan yang baik dan makanan yang seimbang dan tidak mencampur adukkan antara makanan laut dengan makanan darat, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullah mimma lam yudhkiris ismillah alaihi tadi. Maka janganlah kamu makan daripada apa yang tidak disebut nama Allah padanya. Fakulu mimma dzukirasmillah fakulu mimma dzukirasmallahi alaihi. Maka makanlah daripada apa yang disebut nama Allah padanya. Surah Al-An'am ayat 118. Jadi apabila kita nak menjamu selera makan minum, mulakanlah dengan membaca bismillah agar ia menjadi barakat. Ataupun tambahan lagi doa, walaupun doa ini lemah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah makanan apa yang engkau telah berkati atas kami ataupun pada kami, dan jadikanlah kami daripada golongan orang-orang muslimin yang tunduk dan patuh dengan makanan ini. Jadi begitulah keadaan kalau kita lihat gaya hidup dan pedoman makan minum Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang ada 10 ataupun 12 tadi. Menurut kajian saya, bahawa yang pertama sekali, elakkanlah terus tidur setelah kekenyangan makanan. Kerana budaya itu akan boleh mengeraskan hati dan mengakibatkan penyakit GERD ataupun yakni ada asam lambung, ada gas di dalam perut kita. Kerana perut kita memerlukan masa untuk berehat, untuk mencernakan makanan. Tapi kalau kita makan terus 5 minit, 10 minit terus kita tidur, ia akan membahayakan dan boleh juga mengeraskan hati. Abu Nu'aim menyatakan bahawa Rasulullah SAW melarang terus tidur setelah makan kerana ia boleh mengeraskan hati dan mengakibatkan penyakit pada perut kita. Apabila perut kita sakit, maka ia juga akan mengakibatkan berbagai macam penyakit pada organ-organ yang lain. Yang kedua, para doktor juga menyarankan agar selepas kita makan tengah hari ataupun malam itu kita berjalan sekedar 15 minit, 20 minit agar ia membantu mempercepatkan pencernaan. Dan mengapa dilarang setelah kita makan terus tidur? Kerana terus tidur setelah makan amat bahaya dalam mengganggu pencernaan. Semua doktor mengakui tadi. Bahkan kadang-kala ada yang mengatakan memerlukan 1 jam. Ada pula yang mengatakan 2 jam. Lebih-lebih lagi kalau kita makan terlalu lewat malam, makanan yang berat, kemudian terus kita tidur, itu adalah punca seseorang itu kena penyakit GERD ataupun gastrointestinal reflux disease tadi. Banyak di kalangan manusia yang kena penyakit itu akibat setelah 5, 7, 10 tahun tadi. Yang ketiga, panduan Nabi SAW semasa makan dan minum, dikatakan elakkan pengambilan makanan terlalu banyak sehinggalah memenuhi keseluruhan perut dan berat untuk bergerak dan beribadah. Kadang-kadang kita lihat berlaku pada majlis walimah, apabila ada buffet, kita lihat ada sebahagian di antara mereka yang ambil makanan-makanan. Semua buffet set itu dia ambil sehingga menggunung tadi. Dan akhirnya dia hanya makan 3 suku dan lagi sukunya membazir. Sedangkan tadi dalam surah Al-A'raf dikatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan ataupun membazir.
Yang keempat, elakkan tidur pada waktu malam dengan perut kosong. Jadi maknanya perut terlalu kenyang pun tidak digalakkan untuk tidur, dan perut terlalu kosong pun tidak digalakkan. Sekurang-kurangnya ada sedikit. Kalau kita tengah malam kita lapar, makna makanlah sekeping, 2 keping roti ataupun 2-3 keping biskut dan minum air. Yang kelima, elakkanlah makanan terlalu lewat malam. Sebaik-baiknya sebelum isyak. Kalau kita lihat Nabi SAW, Nabi akan, kalau sekiranya Nabi SAW berpuasa, Nabi akan makan lewat sehingga 10 minit sebelum masuk waktu subuh. Dan apabila azan maghrib, Nabi terus berbuka. Sebenarnya itulah gaya hidup yang paling baik. Maknanya kita makan pada awal pagi, kemudian itu kita juga makan ketika waktu solat maghrib, beberapa suapan, supaya apa, kita dapat menguatkan tubuh badan untuk mendirikan solat. Sebagaimana juga saya pernah membincangkan tentang satu kajian yang mengatakan apabila kita makan mengikut peredaran matahari bersesuaian dengan waktu-waktu solat, insya-Allah kita akan menjadi orang yang sihat. Bukan bererti setiap kali masuk waktu makan kita terus bukan bererti setiap kali masuk waktu solat kita makan. Tidak. Maknanya kalau ada 5 waktu solat, 2 waktu solat makanan yang berat dan 3 waktu solat makanan yang ringan. Umpamanya, maknanya sama ada selepas subuh makanan berat ataupun selepas zuhur makanan yang berat, selepas asar makan makanan yang ringan. Ketika maghrib ataupun selepas maghrib makanan yang berat. Ketika isyak, selepas solat isyak, kalau masih lapar lagi, kita makan makanan yang ringan. Yang kelima, elakkan makanan terlalu lewat malam, sebaik-baiknya sebelum isyak. Yang keenam, elakkan mencela makan minum. Kalau kita rasa makanan telah dihidangkan, kalau kita suka, kita makan. Kalau tak suka, kita diam ataupun membiarkan sahaja. Kecuali kalau kita sudah mengorder makanan itu dalam majlis walimah dan sebagainya, kita dah bayar mungkin 12,000, 14,000. Kita boleh, kita adalah hak kita untuk membuat komplain kalau sekiranya ada beberapa makanan yang mungkin kurang sihat ataupun sudah luput ataupun sebagainya. Itu hak kita, itu tak mengapa. Yang ketujuh, elakkanlah mencampurkan minuman susu, yogurt dengan buah-buahan. Walaupun perkara itu tidak haram, tetapi Nabi melarangnya ataupun Nabi tidak gemar. Kita minum susu campur buah. Ataupun yogurt, kita potong irisan buah dan dicampurkan. Itu kalau kita lihat dalam jangka masa panjang, ia boleh mengakibatkan masalah pencernaan di dalam sistem perut kita tadi. Yang ke-8, muslimin muslimat, elakkan makan minum di tempat yang didendangkan lagu-lagu yang meleka dan melalaikan. Kadang-kadang kita pergi restoran, kemudian ada lagu-lagu yang meleka dan melalaikan. Kalau kita lihat, makan itu juga adalah satu ibadah. Kita perlu makan dengan tenang dan merasakan mudah-mudahan makanan itu boleh membantu kita untuk kuat mengabdikan diri kepada Allah dan mendirikan solat. Yang ke-9, jauhkanlah makan minum di tempat majlis yang dihidangkan arak ataupun dinner di hotel ataupun restoran-restoran yang ada jual di dalam restoran itu arak ataupun makanan yang haram. Begitu jugalah keadaan kita apabila kita makan di mana-mana pun restoran halal. Sebab itu restoran-restoran yang telah mendapat sijil halal ataupun pensijilan halal daripada MUIS tak dibenarkan bercampur aduk kalau sekiranya di dalamnya juga ada makanan, minuman, arak dan sebagainya. Kerana kalau tidak, sijil halalnya boleh dicabut kembali. Dan seterusnya,
Yang ke-11, di tempat yang digantung. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak gemar ataupun elakkan daripada makan dan minum di sebuah restoran ataupun di rumah yang mana di dinding-dindingnya terdapat gambar-gambar tergantung, unsur-unsur patung bernyawa, ataupun gambar-gambar artis-artis, ataupun tempatnya wujud perkara budaya amalan jahiliyah, ataupun tarian-tarian golongan LGBT, ataupun tarian artis-artis selebriti dan sebagainya, kerana berlakunya campur aduk antara yang hak dengan yang batil. Yang ke-13, jauhilah makanan minum. Jauhilah makan minum di tempat ataupun majlis yang dihidangkan arak padanya. Menurut hadis Abu Dawud, hadis 3282, yang bermaksud Nabi SAW, Rasulullah melarang dari dua tempat makan dan minum, yakni di antaranya adalah makan dan duduk pada tempat yang dihidangkan arak padanya. Walaupun mungkin kita ada teman-teman yang non-Muslim ajak kita makan bersama, tetapi di meja, satu meja itu ada hidangan arak. Jadi kalau kita lihat, seharusnya kita saling memahami budaya-budaya bangsa lain, dan mereka juga harus menghormati. Mereka tahu kita adalah orang Islam, jadi boleh juga mereka elakkan dengan makan fruit juice ataupun sebagainya daripada makanan arak dan sebagainya. Dan seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW tidak biasakan makan minum ataupun semasa makan terus minum tadi. Maknanya kerana akan bercampur aduk dan mengganggu sistem metabolism kita. Jadi sebaik-baiknya dianjurkan dalam sunnah Nabi SAW, sebelum makan makanan yang berat, Nabi akan berkomor-komor dahulu dengan air putih. Separuhnya dikomor-komor, dibuang, dan separuhnya diminum secara perlahan-lahan. Begitu juga di antara sunnah Nabi SAW, selepas makan dan akhir semua makanan yang berat, Nabi akan berkomor-komor sekali lagi. Berkomor-komor sekali lagi agar segala bakteria yang melekat di mulut kita, gigi kita dan sebagainya, semua akan dapat dicerna dengan baik. Begitu juga mengikut pakar nutritionist, pakar-pakar pemakanan, tidak menggalakkan kita selepas makan makanan yang berat terus minum air batu yang terlalu sejuk, kerana dikatakan drinks will solidify the oily stuff that you have just eaten. Jadi mungkin kita ada makan makanan yang berminyak seperti nasi biryani, ataupun apa-apa saja goreng-gorengan yang mana terlalu banyak minyak. Apabila kita minum air batu yang begitu sejuk, dia akan membekukan dan menjadi minyak dan kolesterol yang menghambat perjalanan darah di pembuluh darah kita. Maka dari itu, cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit makanan itu adalah sumber segala penyakit. Makanan itu adalah sumber segala macam penyakit. Bagaimana program diet itu menjadi sumber kesihatan? Ini mengikut mengikut Haris Ibn Qalada, seorang doktor Arab. Apakah hikmahnya? Hikmah dari etika tata cara makan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW ataupun aturan gaya hidup sihat Nabi SAW menurut Tibbun Nabawi. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan dalam kitab Tazkiyatun Nafs, dikatakan bahawa makan yang sedikit memudahkan hati menerima kebenaran. Lebih-lebih lagi kalau kita adalah penuntut ilmu. Orang yang makan sedikit akan cepat menangkap pelajaran ataupun ilmu. Makanan yang sedikit juga dapat mengawal hawa nafsu. Sebab tu saya mempunyai 4 orang anak dan alhamdulillah semua dah selesai universiti. Ketika dalam musim peperiksaan, saya menggalakkan mereka supaya berpuasa, supaya otak mereka tu jernih dan dapat menjawab
soalan-soalan di dalam peperiksaan dengan penuh yakin tadi, dan dia dapat tidak tersangkut-sangkut dalam mengulang kaji pelajaran mereka. Jadi itulah budaya, dan begitu juga yang diamalkan oleh para ulama mujtahidin, mana mereka sentiasa membudayakan berpuasa dan mereka tidak makan berlebih-lebihan. Sebab itulah mereka dapat menangkap ilmu dan menulis ratusan kitab dan begitu juga macam-macam bab-bab masalah di dalam kesihatan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, mengikut Al-Quran, kita digalakkan supaya membanyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran sebelum kita makan makanan yang berat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rahman ayat 11 kalau tak silap saya, fiha fakihatun wa nakhlun wa dhatil akmam. Terdapat di dalam syurga itu buah-buahan yang begitu banyak. Jadi maka dari itu kita lihat ayat-ayat Al-Quran sering menyebut tentang buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran dan sebagainya. Sebagaimana di dalam surah Abasa, surah An-Nazi'at, fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaituna wa nakhla. Dan kami tumbuhkan di atas permukaan bumi ini berbagai-bagai macam biji-bijian, sayur-sayuran, dan begitu juga buah anggur dan buah kurma. Fa'ambatna fiha habba wa 'inaban, anggur, wa zaitun, dan buah zaitun, wa nakhla, dan begitu juga buah kurma. Kerana ia mempunyai serat yang begitu banyak, kerana kita memerlukan fiber. Buah-buahan juga dapat mencegah tekanan darah tinggi mengikut kajian beberapa para pemakanan ataupun nutritionist, pakar-pakar pemakanan. Buah-buahan yang memiliki antioksidan yang dapat mencegah kekebalan dan yang dapat menjaga sistem imun kita, kekebalan diri kita. Lebih-lebih lagi dalam keadaan kita hari ini sudah 7 bulan apabila berlakunya penularan virus Corona 19 ini, untuk menguatkan sistem imun atau sistem kekebalan kita, kita digalakkan banyak makan buah-buahan, sayur-sayuran sebagai daya tahan ataupun kekebalan tubuh badan kita, dan banyak minum air sekurang-kurangnya 1 hari. Kalau bagi orang yang berat badannya sederhana, 1.5 liter ataupun 2 liter sehari. Dan kalau boleh, kalau kita minum air suam itu, kita campurkan sedikit garam gunung, sedikit, yakni 7 biji garam gunung, dan kita tuang air panas dan kita lebih kurang dalam 200 ml, dan kita komor-komor separuhnya, dan separuhnya kita sip, minum sedikit demi sedikit. Kalau sekiranya terdapat berbagai-bagai macam kuman, virus ataupun Corona 19, sekurang-kurangnya kuman-kuman dan virus itu tadi tidak turun sampailah ke paru-paru kita. Itu telah disahkan oleh beberapa orang doktor pakar tadi. Dan seterusnya, manfaat buah-buahan dan sayur-sayuran, maka makan buah secara rutin dapat mencegah penyakit jantung kerana kita mempunyai sistem kekebalan yang baik, dan begitu juga berlakunya antioksidan, pembuangan racun-racun di dalam tubuh badan kita. Makan buah secara rutin dapat juga mencegah penyakit kanser. Ini mengikut sebahagian para doktor perubatan ataupun pakar pemakanan. Buah-buahan juga dapat dijadikan sebagai diet alami yang dapat mencegah kolesterol jahat ataupun LDL, dan yang dapat menyerang tubuh badan kita. Jadi mudah-mudahan insya-Allah, kerana ayat-ayat Al-Quran seperti surah Waqi'ah, surah Ar-Rahman berulang-ulang kali Allah menyebut tentang makanlah buah-buahan, sayur-sayuran sebelum kita memakan makanan yang berat. Seterusnya, muslimin muslimat, panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa makan minum.
yakni mengenai makan buah-buahan yang akan amat bermanfaat untuk menjaga kesihatan kita. Di antaranya, di antara makanan sunnah ataupun makanan yang sangat berkhasiat, kalau kita membudayakan, Nabi SAW membiasakan minum madu dicampurkan dengan air suam pada pagi-pagi ketika perut kosong ataupun ketika petang sebelum maghrib ataupun ketika buka puasa. Kerana ini hanyalah diketahui oleh para doktor yang berpengalaman, telah terbukti secara saintifik bahawa apabila kita membudayakan minum madu campur dengan air suam pada pagi-pagi, ia akan dapat membersihkan perut kita dan mencegah daripada apapun bakteria ataupun virus yang ada dalam tubuh badan kita. Minuman madu juga dapat dalam keadaan perut kosong boleh membuang lendir dan membersihkan kotoran-kotoran dalam perut kita dan memanaskan tubuh agar stabil serta dapat membuang sumbatan-sumbatan di dalam perut kita dan begitu juga dalam saluran-saluran pemakanan kita. Dan seterusnya, muslimin muslimat, kita harus bertanya kepada diri kita dalam diet menjaga dan mengimbangi makanan yang harian kita tadi. Soalan pertama, adakah makanan yang anda makan setiap hari boleh membantu keadaan kesihatan anda tadi? Contohnya, kita bangun pagi-pagi, adakah kita rasa cergas, terus aktif, ataupun kita bangun pagi rasa begitu berat dan begitu lesu tadi? Itu menunjukkan ada sesuatu yang tak kena dalam sistem ataupun pola hidup kita, yakni kita tidak makan makanan yang seimbang. Berdiet pada dasarnya adalah menjaga pemakanan anda dengan mengambil makanan yang seimbang ataupun makanan organik asli, segar secara seimbang. Adakah anda bangun setiap pagi? Ini soalan dia tadi. Adakah anda bangun setiap pagi dengan merasakan segar dan bertenaga dan merangsang untuk terus mengabdikan diri kepada Allah dan terus keluar rumah untuk mencari nafkah? Jadi begitulah keadaan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita juga boleh merujuk kepada healthy plate ataupun pinggan sihat saya. Bagaimana aturan piramid ini menunjukkan kepada kita makanan-makanan yang seimbang dan sihat. Dan seterusnya dan akhirnya, ingin kita sekali lagi berkongsi secara ringkas maknanya 10 syifa yang terbaik ataupun 10 doktor syifa yang terbaik. Ini juga adalah merupakan gaya hidup Nabi SAW. Yang pertama sekali, kita memerlukan sinaran matahari setiap pagi tadi. Sebagaimana sunnah Nabi, setelah Nabi melakukan solat duha dan sarapan pagi, Nabi akan berjalan kaki di bawah sinaran matahari. Yang kedua, digalakkan kita minum air mineral. Sekurang-kurangnya satu hari 1.5 liter ataupun dalam musim penularan coronavirus ini, kita digalakkan minum lebih daripada itu. Yang ketiga, sebagai menguatkan kita punya sistem kekebalan, dianjurkan kita minum madu asli setiap pagi ketika perut kosong ataupun madu asli dicampur dengan air suam. Lebih kurang 1 gelas tadi. Yang keempat, gaya hidup sihat. Kita memerlukan tidur rehat yang cukup agar kita bangun pagi tadi terus sihat tadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Naba, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan malam itu sebagai selimut, pakaian untuk kita berehat, dan Allah jadikan siang itu satu kehidupan agar kita bertebar di atas muka bumi untuk mencari nafkah. Yang kelima, berjalan kaki setiap hari. Kita tak perlu untuk lari, memaksa diri, tidak. Hanya sekedar berjalan kaki ataupun dipanggil brisk walking sambil menghirup udara yang segar.
di kebun-kebun ataupun di padang. Yang keenam di antara perubatan ilahiyah adalah tilawah Quran. Kerana membaca Al-Quran merupakan syifa. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin dalam surah Al-Isra. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai syifa dan penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidak kurang juga penting. Yang ketujuh, mengamalkan puasa-puasa sunat, Senin, Khamis ataupun puasa di tengah-tengah bulan. Dan kita alhamdulillah telah menjalani puasa pada 9 Muharram, pada 10 dan alhamdulillah yang ada terus dapat mampu sambung terus kepada 11 Muharram. Mudah-mudahan kita terus sihat. Yang ke-8 dalam kita makan minum mengikut sunnah Nabi tadi, makanan yang seimbang, tidak berlebih-lebihan. Bagaimana kita mengimbanginya? Kalau sekiranya sebelum kita nak makan daging merah ataupun banyak daging yang mengandungi protein yang berat, kita dahulukanlah dengan makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang baik, segar, agar apapun yang kita makan, makanan berat seperti protein, daging merah dan sebagainya, ia dapat membantu untuk pencernaan sistem pemakanan kita. Dan tidak kurang juga Nabi SAW mengamalkan habbatus sauda, jintan hitam, ataupun dikatakan the black seed. Sama ada yang serbuk, yang minyak dan sebagainya, mengikut aturan persepsi yang baik ataupun preskripsi yang baik. Dan akhir sekali, walau apa pun berlaku pada diri kita, kita sakit, jatuh sakit, demam, selsema dan sebagainya, kita tetap redha dan tenang dengan apa sahaja yang Allah takdirkan. Kerana mungkin kita dalam 1 tahun, kita cuma sakit 5 hari, 7 hari ataupun 10 hari. Sedangkan 355 hari itu kita sihat. Alhamdulillah. Maka marilah sama-sama muslimin muslimat untuk kita hidup gaya sihat tadi. Apa yang harus kita lakukan tadi, inilah 10 perkara, dan makan ataupun panduan makan minum mengikut pola hidup Nabi SAW, insya-Allah kita akan sentiasa sihat wal afiyah. Marilah kita akhiri dengan membaca doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, wa Allahumma afini fi qalbi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi